Sabah tidak iktiraf sebarang tuntutan terhadap negeri itu. Pakej perpaduan jalur lebar tetap, bukti komitmen kerajaan perpaduan turunkan kos sara hidup. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, edisi Khamis 30 Mac 2023. Berita wilayah membawakan laporan terkini seluruh negara. Saya Sahih Samsudin, lintas langsung dari Sabah, Sarawak dan Perak mengisi paparan hari ini. Terus setia bersama berita wilayah. Dunia perlu fokus kepada nilai yang menyatukan setiap orang sebagai umat manusia dan bukan nilai yang memecahkan. Jelas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, konsep accountability demokratik perlu diterapkan lebih dari sekadar melaungkan slogan demokrasi yang acap kali digunakan untuk melabel sesuatu negara sewenang-wenangnya. To my mind, democratic accountability enjoins on leaders to be accountable to the people across the board, providing improved standards of living, transparency in the decision-making process, and essentially the overarching practice of good and effective governance. Tambah beliau, rakyat yang terbeban kos sara hidup dan berdepan cabaran hidup semasa juga perlu diutamakan. Berdasarkan ILOS Laporan Gaji Global 2022-2023, gaji dan kuasa beli isi rumah telah menurun mendadak berikutan COVID-19 dan inflasi global. Justru, dunia perlu bekerjasama dalam solidariti ke arah merapatkan jurang, mempromosi kesaksamaan sosial dan meningkat taraf hidup semua. Selain isu keselamatan dan ekonomi, persaingan teknologi harus menjadi agenda utama mesyuarat peringkat tertinggi dalam forum-forum antarabangsa. Jelas Perdana Menteri, meski wujud persaingan, namun perlu ada ruang untuk berkolaborasi. The rivalry to be ahead in this can take either a productive or destructive turn. On the one hand, we need to recognize that countries will always seek to protect their intellectual property rights and try to stay ahead on the competition. On the other hand, we need to establish certain guardrails so that the competition does not lead to bifurcation in the technological world, one that will raise costs and impede progress. Beliau menyatakannya ketika ucap tama sesi pembukaan Plenary Forum BAO untuk Asia BFA 2023 yang turut dihadiri Perdana Menteri China Li Qiang. Pakej perpaduan jalur lebar tetap home internet yang dilancarkan hari ini bukti komitmen kerajaan perpaduan untuk membantu menurunkan kos sara hidup golongan sasar. Inisiatif Kementerian Komunikasi dan Digital KKD itu menawarkan perkhidmatan pada kelajuan sehingga 30 Mbps dan data tanpa had berharga RM69 sebulan serta kontrak langganan selama 24 bulan. Ada beberapa lagi yang kita akan usahakan, tapi kita akan umumkan dari semasa ke semasa. Saya dah umumkan sebelum ini hasrat saya dengan pihak kementerian untuk membantu menyelesaikan masalah network sharing. Ini yang berlaku bila kita pergi dari satu tempat ke satu tempat tapi mengalami masalah drop call akibat daripada isu antara menara. Jadi ini saya harap dapat diselaraskan di antara semua syarikat-syarikat telekomunikasi menjelang bulan Jun 2023. Sementara itu, KKD sedang meneliti langkah-langkah penyelesaian yang boleh dilakukan bagi memastikan mutu serta kualiti perkhidmatan syarikat telekomunikasi menyamai atau melebihi apa yang dijanjikan. Menurut Fahmi, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM dipertanggungjawabkan untuk menyelesaikan perkara tersebut dengan melibatkan pihak penyedia perkhidmatan.
Sabah tidak pernah mengiktiraf sebarang tuntutan terhadap negeri itu termasuk yang dibuat oleh kumpulan Sulu. Ketua Menteri Datuk Seri Haji Nur yakin Kerajaan Persekutuan akan mengambil tindakan serius dan langkah konkret bagi menyelesaikan isu tersebut. Menurut beliau, kerajaan negeri bersama rakyat Sabah telah memilih untuk bersama membentuk sebuah persekutuan Malaysia melalui Perjanjian Malaysia 1963 MA 63. Memang kita yakin kerana kita tidak pernah mengiktiraf tuntutan Sultan Sulu ini. Ini adalah satu tuntutan yang kita rasa di Sabah semua rakyat tidak mengakui ataupun mengiktiraf tuntutan ini. Jadi ini hanya direka ataupun dibuat oleh konon yang menganggap mereka adalah keturunan Sultan Sulu. Tambah Datuk Seri Haji Ji, langkah penyelesaian beberapa isu dalam MA 63 untuk Sabah dan Sarawak akan lebih mengukuhkan institusi negara ini. 22 projek persekutuan bernilai bawah 50 juta ringgit telah diluluskan untuk pelaksanaan di Sabah dan Sarawak sejak 2018 hingga tahun lalu. Ini membabitkan pelaksanaan projek infrastruktur terutama mengganti atau membaik pulih jambatan uzur. Juga projek pembaikan atau pembinaan semula cerun di sepanjang jajaran jalan persekutuan. Timbalan Menteri Kejaraya Datuk Seri Abdul Rahman Muhammad berkata 18 daripada 22 projek infrastruktur itu dilaksana di Sabah. 7 daripadanya ialah projek bawah program penggantian jambatan, baki 11 lagi bagi pembaikan dan pembinaan semula cerun. Bagi status terkini, pelaksanaan pula 7 buah projek penggantian jambatan di negeri Sabah. Sebanyak 5 buah projek sedang dalam pelaksanaan, manakala 2 buah projek sedang peringkat perolehan. Status terkini bagi 11 projek pembaikan dan pembinaan semula cerun pula adalah sebanyak 7 projek telah disiapkan, manakala baki 4 projek yang baru luluskan masih di peringkat perancangan. 4 lagi projek infrastruktur dilaksana di Sarawak merupakan projek program penggantian jambatan membabitkan axle load, sempit dan uzur. Ketika ini 1 projek sedang dalam pembinaan, manakala 3 lagi masih di peringkat perancangan. Ketua Menteri Melaka Datuk Seri Sulaiman Mat Ali sah letak jawatan. Susulan itu, Ketua Menteri baharu bakal dilantik dengan individu terlibat dijangka mengangkat sumpah esok. Menurut Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Zaidi Johari, surat peletakan jawatan Datuk Seri Sulaiman telah diterima Yang di-Pertua Negeri Tun Ali Rustam. Ekoran itu, Ketua Menteri baharu bakal dilantik dalam kalangan ADUN. Istiadat angkat sumpah jawatan dijadual berlangsung di Seri Negeri petang esok. Seperti biasa, sebelum ke berita seterusnya, kita ikuti dahulu kemas kini cuaca semasa. Langsung bersama pegawai Met Malaysia Nur Farha Abdul Halim. Assalamualaikum dan salam hormat, kembali bersama Met Malaysia untuk kita ikuti perkembangan cuaca pada petang ini pula. Baik, kita tinjau kepada carta angin permukaan. Rantau negara kita masih lagi berada dalam fasa peralihan monsun dan menerima kelajuan angin sekitar 10 hingga 20 km sejam di semenanjung Malaysia termasuklah Sabah dan Sarawak. Oleh yang demikian, keadaan hujan perolakan iaitu hujan ribut petir berpotensi untuk berlaku menjelang petang hingga ke malam setiap hari. Seterusnya kita perhatikan kepada paparan imej satelit semasa yang menunjukkan litupan awan ataupun kelompok awan aktif yang dicerap setakat ini lebih tertumpu di sekitar negeri Sabah dan juga Sarawak yang dijangkakan membawa kepada kelembapan yang tinggi serta hujan di beberapa kawasan berkenaan, dan kami jangkakan ini akan berlanjutan sehingga ke awal malam nanti. Jelas kelihatan melalui paparan imej gempa radar di semenanjung Malaysia dapat diperhatikan pada ketika ini hujan dan ribut petir hanya berlaku di 1-2 tempat melibatkan negeri-negeri pantai barat semenanjung Malaysia, khususnya di sekitar negeri Johor dan juga di negeri Perak
Selangor, Negeri Sembilan dan juga Melaka. Dijangkakan keadaan ini akan berlanjutan sehingga ke awal malam nanti. Manakala di Sabah dan juga Sarawak setakat ini, hujan dan ribut petir lebih fokus kepada beberapa tempat di hampir keseluruhan tempat di Sabah, manakala di Sarawak pula lebih tertumpu di bahagian barat Sarawak serta Miri dan juga Limbang. Keadaan cuaca lembap ini dijangkakan akan mula reda sehingga ke lewat petang untuk negeri Sarawak, manakala di Sabah dijangkakan akan berakhir menjelang lewat malam nanti. Sekian saja informasi cuaca untuk kali ini. Sebarang maklumat cuaca terkini sila layari laman sesawang kami di www.met.gov.my serta terus ke laman sosial rasmi Met Malaysia. Kita ikuti paparan ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia sepanjang malam nanti. Saya Farhadim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Sayang dengan Shopee Ramadan Kasih Sayang. Beli sekarang. Fokus negeri di bawah bayu. Antara yang menarik, pelaburan industri berkaitan tanaman kelapa dan pengisian jawatan tertinggi polis Diraja Malaysia PDRM. Butirannya bersama Radin Robin di Kota Kinabalu. Benar sahih. Sebuah kilang pemprosesan kelapa bersepadu bernilai RM200 juta akan dibina di Langkon, Kota Marudu. Kilang ini dijangka akan menyediakan lebih 2,000 pekerjaan kepada penduduk tempatan sekitar Kota Marudu, Kota Belud, Kudat dan Pitas. Bagi merealisasikan hasrat tersebut, satu majlis menandatangani memorandum persefahaman MOU antara Sawit Kinabalu dan Linaco Manufacturing Sdn Bhd telah berlangsung di Menara Kinabalu. Disaksikan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jin Noor. Datuk Haji Jin menerusi kenyataan, kemudiannya memaklumkan MOU ini adalah yang kedua daripada 4 komponen utama perjanjian yang ditandatangani oleh Linaco dengan Kerajaan Negeri pada 22 Mac 2021. Pelaksanaan tersebut berlangsung di bawah inisiatif Hala 7 Sabah Maju Jaya bagi penubuhan rangka tindakan kelapa bersepadu sebagai memangkin transformasi sosioekonomi sektor berkenaan di negeri ini. Di bawah komponen ini, Sawit Kinabalu telah mengenal pasti tanah seluas 30 hektar untuk pembinaan kilang berkenaan yang akan beroperasi bagi tempoh 5 tahun. Pemilihan Langkon sebagai lokasi pembinaan berdasarkan lokasinya yang strategik dan berpusat yang akan memberi akses mudah kepada pekerja. Linaco Sdn Bhd juga akan bekerjasama dengan Kerajaan Negeri dalam menyediakan jaringan keselamatan kewangan kepada petani dan pekebun kecil dengan terus membeli hasil tuaian pada harga minimum. Urusan mengisi beberapa kekosongan perjawatan utama membabitkan beberapa negeri termasuk Perjawatan Pesuruhjaya Polis Sabah akan disegerakan. Ini bagi membolehkan operasi Polis Diraja Malaysia PDRM terus berjalan lancar di setiap peringkat. Untuk maklumat, pada hujung minggu ini akan diadakan mesyuarat oleh Seluruhjaya Pasukan Polis yang akan membincang dan juga untuk memilih dan mengesyorkan nama-nama yang akan dipilih untuk bukan sahaja di negeri Sabah ini, bahkan juga di beberapa tempat lain. Calon itu ada beberapa nama yang akan dikemukakan dalam masa-masa yang dibincangkan dalam mesyuarat dan akan diputuskan oleh mesyuarat.
Tan Sri Akril Sani menyatakan perkara tersebut dalam satu sidang media di Ibu Pejabat Polis Kontingen IPK Sabah di Kota Kinabalu selepas menyaksikan majlis serah terima tugas Pesuruhjaya Polis Sabah dan pengerusi Perkap Kontingen Sabah. Dalam majlis ini, penyerahan dokumen serah terima tugas Jawatan Pesuruhjaya Polis Sabah telah berlangsung antara Dato' Idris Abdullah kepada Dato' Jauteh Dikun berkuat kuasa 1 April ini. Turut berlangsung penyerahan dokumen serah terima tugas pengerusi Perkap Sabah antara Datin Suraya Zainal kepada Datin Nurhayati Farhana Abdullah. Disaksikan pengerusi Perkap Malaysia Puan Sri Insinyur Zaitun Muhammad Isa. Terdahulu, Tan Sri Akril dalam ucapannya menzahirkan penghargaan dan terima kasih kepada Datuk Idris atas khidmat baktinya selama lebih 34 tahun dalam PDRM dan sebagai Pesuruhjaya Polis Sabah. Seramai 542 tahanan pendatang asing tanpa izin parti melibatkan warga Filipina telah terlibat dalam proses penghantaran balik siri ke-8 tahun ini. Penghantaran tersebut melibatkan tahanan dari Depot Imigresen Kota Kinabalu, Depot Imigresen Papar dan Depot Imigresen Tawau melalui Pelabuhan Sandakan ke Pelabuhan Zamboanga City, Filipina. Pengarah Imigresen Negeri Sabah Datuk Sharifah Siti Saleha Habib Yusof dalam satu kenyataan berkata, daripada jumlah itu 422 adalah lelaki, 92 wanita, 24 kanak-kanak berumur 12 tahun ke bawah serta 4 kanak-kanak berumur 23 bulan ke bawah. Semua parti yang dihantar balik ini telah melakukan pelbagai kesalahan di bawah Akta Imigresen 1959-63 dan Peraturan-Peraturan Imigresen tahun 1963. Katanya proses penghantaran balik parti ke negara asal mereka merupakan sebahagian daripada operasi berterusan yang dilakukan oleh JIM Sabah dalam menangani masalah kemasukan parti ke negeri ini selain melaksanakan pengusiran parti dengan kerjasama pelbagai pihak. Datuk Sharifah Siti Saleha turut mengingatkan semua warga asing untuk mematuhi peraturan dan undang-undang negara dengan memiliki dokumen perjalanan yang sah selain permit kerja yang dibenarkan untuk bekerja di Sabah. Sebanyak 30 pain darah berjaya dikumpul menerusi kempen derma darah Hospital Queen Elizabeth II yang diadakan di Kompleks Mahkamah Kota Kinabalu. Kebanyakan penderma adalah kaki tangan dan petugas di kompleks tersebut. Memang saya tarik di awal, jadi saya memang plan lah sebab saya memang regular untuk derma darah. Saya memang looking forward untuk yang tersakit lah. Oh, derma lah darah. Sebab dulu pernah saya nampak ada yang sakit thalassemia betul di hospital. Dia pergi untuk tambah darah tapi stok darah tidak. Jadi kasihan juga, rasa kasihan tengok itu. Kalau rasa-rasa sehat dan boleh derma darah lah. Sebab setitik pun boleh menyelamatkan nyawa. Saya ingin membantu orang yang memerlukan yang kekurangan darah lah. Untuk siapa-siapa di luar sana yang boleh dan layak menderma darah, marilah kita sama-sama menderma untuk membantu orang yang memerlukan. Pihak Hospital Queen Elizabeth II turut merancang untuk mengadakan kempen derma darah seterusnya di Masjid As-Salam, Kampung Contoh Petagas pada 7 April ini. Baik, paparan tadi mengakhiri perkembangan berita dari Sabah untuk petang ini. Terus saja bersama dengan Sahih Samsudin di Angkasa Puri untuk lebih banyak berita dalam negeri selepas ini. Sahih? Baik, Redwin, terima kasih. Saksikan saya Hannah Yo eksklusif di Stadium RTM 1 dan 2 April ini. Kita ke bumi Kenyalang. Antara fokus dari Sarawak ke pelbagaian menjadi paksi keharmonian kaum di negeri itu. Perinciannya kita bersama Buma Win. Buma, silakan. Baik, terima kasih Sahih. Kepelbagaian agama, budaya dan makanan di Sarawak terutamanya pada bulan Ramadan terus menjadi paksi kepada keharmonian semua masyarakat di negeri ini. Menurut Timbalan Premier Sarawak, Dato' Dr. Sri Dr. Sim Kui Hian, menerusi kepelbagaian itu yang menjadi keunikan masing-masing yang dinikmati bersama selain sebagai asas kepada persefahaman antara kaum.
Ramadan, one of the unique thing about in Sarawak is we always go around to all the surau, to masjid, to all the events to buka puasa together. And often I always tell people that why we make special effort to do this, because only during Ramadan you got all the goodies that otherwise you never have. And more importantly, this shows that we respect and each other religions. We celebrate together with them, and hopefully, because of all these efforts, when we come together, we have never issues on race, religions. This is Sarawak that we are always very proud of. Datuk Seri Dr. Sim menambah perkara sama turut dikongsikan bersama dengan kaum dan agama lain, termasuk pemberian bantuan kepada semua masyarakat yang memerlukan tanpa mengira agama dan kaum, yang mencerminkan keunikan amalan ini. Beliau ditemui RTM pada majlis berbuka puasa dan solat maghrib, isyak dan sunat tarawih bersama Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng di Dewan Undangan Negeri di Kuching. Majlis tersebut dihadiri lebih 100 tetamu daripada jabatan dan agensi kerajaan negeri. Turut diadakan penyampaian sumbangan daripada Majlis Kebajikan dan Sukan anggota-anggota Kerajaan Malaysia Maksak Wanita Sarawak kepada 52 pelajar daripada 6 sekolah rendah sekitar Kuching. Traffic Games atau sukan lalu lintas melibatkan penyertaan murid-murid sekolah yang pernah popular sebelum ini akan dihidupkan semula oleh Kerajaan Negeri Sarawak di bawah Kementerian Pengangkutan Sarawak MOTS. Menurut Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin, satu jawatan kuasa khas telah ditubuh dan akan dipengerusikan oleh timbalannya, Datuk Dr. Jerib Susil, untuk merancang serta melaksanakan program tersebut dalam masa terdekat. Datuk Seri Lee menjelaskan program yang sebelum ini dikenali sebagai Shell Traffic Games kini digelar Sarawak Traffic Games, dan ia merupakan satu inisiatif penting dalam memudahkan aspek keselamatan serta peraturan-peraturan lalu lintas dalam kalangan masyarakat, khususnya golongan muda. Beliau juga yakin inisiatif tersebut akan membantu meningkatkan kesedaran orang awam terhadap etika lalu lintas sekaligus mengurangkan kadar kemalangan di jalan raya di Sarawak. So we have decided to revive revive the traffic game, as part of the road safety educational programs in schools, throughout Sarawak. So we will have, for example, we will start with division at the divisional level first, like Kuching First Division. Then you have inter schools traffic game competition among other schools here in Kuching, divisional level. Then you go for state level, state level road safety competition. So that's one way to promote greater awareness of road safety. Tambahnya, Sarawak sudah pun mempunyai 6 buah taman lalu lintas sedia ada, iaitu di Kuching Sri Aman Serikes, Sibu, Bintulu dan Miri. Manakala kerja penambahbaikan serta pembinaan taman lalu lintas baharu akan dilakukan mengikut keperluan dari semasa ke semasa. Datuk Seri Lee Kim Shin berkata demikian selepas melawat taman lalu lintas Kenyalang Park di Kuching. Saudara, adat Kelabit 2008 digubal semula untuk memastikan peruntukan-peruntukan di dalamnya kekal relevan hingga ke hari ini. Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Buruh Imigresen dan Pemantauan Projek, Datuk Gerawat Gala berkata, tidak dinafikan terdapat peruntukan-peruntukan di dalam adat tersebut yang sudah tidak relevan pada zaman sekarang. Datuk Gerawat yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Mulu menjelaskan adat bukan sahaja sebahagian dari budaya dan tradisi, tapi ianya juga merupakan identiti dan cara hidup masyarakat yang masih diguna pakai sehingga ke hari ini. Beliau memberitahu demikian pada Majlis Penangguhan Seminar Adat Kelabit 2008 pendrafan semula pindaan adat di Bario. Beliau menambah adat Bumi Putra Sabah dan Sarawak diiktiraf di dalam Perlembagaan Malaysia. Pada seminar tersebut, beberapa cabaran telah dikenal pasti termasuk perubahan cara hidup penduduk yang berpindah dari ulu ke bandar, pemegang adat yang terdiri daripada ketua masyarakat dan ketua kaum KMKK tinggal di bandar dan tidak berpengalaman dalam menghakimi perbicaraan berbangkit dan perubahan peranan KMKK apabila projek naik taraf Mahkamah Bumi Putra untuk setaraf dengan Mahkamah Sivil dan Mahkamah Syariah dijalankan. Namun begitu, cabaran tersebut tidak mematahkan semangat KMKK
KMKK kawasan Bario untuk menilai satu persatu seksyen di dalam buku adat bagi memastikan setiap seksyen masih relevan termasuk seksyen yang jarang digunakan. Datuk Gerawat Gala dalam pada itu mengucapkan syabas kepada peserta program di atas ketelitian mereka melaksanakannya. Katanya input yang diberikan berguna kepada Majlis Adat Istiadat Sarawak MAIS untuk mereka menganalisa dan menyusun semula adat Kelabit 2008 agar lebih komprehensif. Jelas beliau lagi akan ada program susulan termasuk pegawai dari MAIS yang akan melawat kampung-kampung bagi menjalankan kajian terperinci dan melakukan pemerhatian. Datuk Gerawat dalam pada itu berharap KMKK akan memberikan kerjasama sewajarnya kepada MAIS agar proses pendrafan semula adat Kelabit 2008 itu berjalan dengan lancar. Masyarakat di sekitar Lawas dijemput hadir ke sambutan Nuzul Al-Quran peringkat negeri pada 7 April ini. Timbalan Menteri Utiliti dan Komunikasi Datuk Dr. Abdul Rahman Junadi berkata, pelbagai acara disusun atur bagi sambutan tersebut termasuk majlis iftar, solat berjemaah maghrib, isyak dan tarawih yang akan diadakan di Masjid Besar Darul Makmur Lawas. Datuk Dr. Abdul Rahman berkata, majlis tahunan tersebut dijangka akan dihadiri oleh Yang di-Pertuan Negeri Sarawak Tun Pehen Sri Abdul Taib Mahmud dan isteri Toh Puan Datuk Patinggi Ragat Kurdi Taib. Selain itu, Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg dan isteri Puan Sri Datuk Amar Jumaani Tun Tuanku Bujang serta barisan kabinet dijangka memeriahkan majlis berkenaan. Beliau memberitahu demikian kepada pemberita selepas kunjungan hormat ke atas Yang di-Pertuan Negeri Sarawak Tun Pehen Sri Abdul Taib di Demak, Jaya Kuching. Kunjungan tersebut bertujuan bagi menjemput Tun Pehen Sri Taib ke majlis sambutan Nuzul Al-Quran itu nanti. Seramai 1,300 jemputan dijangka hadir dalam majlis tersebut. Yang di-Pertuan Negeri Tun Pehen Sri Abdul Taib Mahmud dan isteri Toh Puan Datuk Patinggi Ragat Kurdi Taib menghadiri Majlis Iftar Perdana Unimas bertempat di Pusat Islam Tun Abang Salahuddin, Pitas, Unimas, Kota Samarahan malam tadi. Majlis tersebut merupakan majlis tahunan yang bertujuan untuk meraihkan bulan Ramadan yang turut disertai oleh warga kampus merangkumi kaki tangan, mahasiswa serta komuniti setempat sekitar Kota Samarahan. Pada majlis tersebut, Tun Pehen Sri Abdul Taib yang juga Chancellor Unimas turut menyampaikan sumbangan berbentuk wang tunai berjumlah RM1,000 daripada Unimas kepada 4 buah masjid sekitar Semarahan dan sebuah badan pertubuhan bukan kerajaan NGO. Tun Pehen Sri Abdul Taib dan isteri turut menyertai solat maghrib, isyak dan tarawih secara berjemaah. Hadir sama ke majlis tersebut ialah pengerusi Lembaga Pengarah Unimas Tan Sri Datuk Sri Panglima Sulong Mat Jurai dan Naib Chancellor Unimas Profesor Datuk Dr. Muhammad Kadem Suaidi. Kerajaan Sarawak memainkan peranan penting dalam menyokong industri seni terutamanya melalui pembiayaan dan dasar yang menggalakkan keterangkuman dan kepelbagaian. Timbalan Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Datuk Sebastian Ting berkata, Sarawak menyokong inisiatif seperti Galeri Seni Maya Lions Club dan Persatuan Pembangunan Bakat dan Kebajikan Orang Berkeperluan Khas Kuching KATSN. Datuk Sebastian menjelaskan inisiatif tersebut menyediakan platform alternatif untuk artis kurang upaya untuk mempamerkan karya dan menjual hasil kerja mereka. Tambahnya golongan kurang upaya pembelajaran, sindrom kurang daya tumpuan dan hyperaktif serta autism, terapi seni menawarkan peluang untuk ekspresi diri. Katanya seni boleh menjadi cara berkomunikasi bagi golongan yang sukar meluahkan fikiran dan perasaan secara lisan. Datuk Sebastian Ting berucap semasa majlis pelancaran Galeri Seni Maya Lions dan KATSN di bangunan James Science Kuching. Beliau turut mengumumkan pemberian sumbangan sebanyak RM10,000 kepada persatuan itu. Baik, saudara, perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Salam Malaysia Madani. Kita kembali bersama Sahi di Angkasa Puri. Sahi, silakan. Terima kasih, Buma. Kes denggi dilaporkan di Ipoh setakat Sabtu lalu. Ia merupakan peningkatan lebih 300%.
Menurut Jabatan Kesihatan Persekitaran Majlis Bandaraya Ipoh, terdapat 14 lokaliti wabak dengan 1 diklasifikasi sebagai lokaliti wabak tidak terkawal. Turut dikenal pasti 1 kawasan panas. Pakar Kesihatan Awam meramalkan kes meningkat tahun ini ekoran perubahan cuaca. Orang ramai disaran mengambil langkah pencegahan dan kawalan denggi. Baik, untuk lebih perkembangan semasa dari Perak, kita bersama-sama Fahmi Muhammad Nur di Ipoh. Silakan Fahmi. Baik, terima kasih. Pengurangan harga sehingga 10% antara keistimewaan ditawarkan program jualan Ramadan Madani JRM sempena bulan Ramadan ini. JRM yang dilaksana pada minggu pertama Ramadan itu melibatkan 12 lokasi di Perak. Selain memanfaatkan pengguna, program JRM juga menjadi platform kepada golongan usahawan dalam memasarkan bekalan komoditi terpilih. Objektif program jualan Ramadan Madani ini adalah memberi luang pasaran kepada pengguna bagi mendapat bekalan keperluan Ramadan dan usahawan untuk memasarkan produk serta jaminan kepada rakyat bahawa barangan keperluan bagi menyambut Ramadan adalah mencukupi. Sementara itu, program JRM tersebut mendapat sambutan menggalakkan. Yang tengok sekarang ni memang bagus lah, terbaik lah. Sebab dia bagi tambah lagi customer datang kat sini kan. Lagi satu yang ada pun dekat Pasar Tani ada. Pasar Tani saja yang ada program macam ni. Orang dah kurang sebab orang tahu harga tinggi. Jadi mereka nak datang pun mereka kurang lah. Pelanggan tu dah susut lah. Jadi kalau ada jualan murah ni mungkin kita buat tiap-tiap minggu, kita boleh tarik balik pelanggan tu, kan? Sebelumnya Pama pun ada tolong dalam harga murah sikit lah. Kalau macam RM4 tu Pama bayar RM2. Terima kasih lah kepada kerjaan. Mestilah bagus lah. Maksudnya kalau ada diskaun tu sekurang-kurangnya bolehlah jimatkan sikit poket, orang tadi poket pengguna-pengguna kan. Dalam keadaan ekonomi sekarang tu patutnya betul lah. Maksudnya kalau ada bagi diskaun tu sekurang-kurangnya membantulah. Kalau program yang macam ini memang disokong dan elok diteruskan kerana memudahkan rakyat untuk nak beli, terutama di gulung-gulungan yang 40 kan. Tiada sebarang kenaikan harga makanan dilaporkan di Bazar Ramadan di Perak. Datuk Bandar Ipoh Datuk Rumaizi Baharin berkata, tindakan boleh dikenakan kepada mereka sekiranya didapati bersalah melanggar peraturan tersebut. Setakat ini, rungutan itu hanya disuarakan di media sosial namun tiada aduan rasmi dilaporkan. Kalau ada orang komplain, saya pun dengar dekat dalam FB, dalam media sosial adalah sebut harga, dia kata kualiti rahmah tapi harga kayangan. Itu biasalah tu. Ya, tapi aduan rasmi tak ada. So takat aduan dalam media sosial ni kita tak habis ke orang lah. Datuk Rumaizi memaklumkan sebarang aduan rasmi perlu disalurkan kepada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN bagi tindakan susulan. Mengimarahkan lagi bulan Ramadan dengan aktiviti keagamaan dan kerohanian. Bagi tujuan itu, sebanyak 31 masjid dan surau di kawasan Parlimen Batu Gajah diberikan sumbangan bernilai RM155,000 pada Majlis Penyerahan Sumbangan Iftar 2023. Sumbangan yang disampaikan Menteri Sumber Manusia merangkap Ahli Parlimen Batu Gajah V. Sivakumar itu bagi kegunaan program iftar, pembangunan masjid dan manfaat masyarakat setempat. Akan digunakan, kami akan tetapkan, tentukanlah apa aktiviti-aktiviti yang perlu kami buat. Cuma ketika masa ini kami menghadapi masalah kewangan lah sikit lah. Jadi dengan ada rezeki ini, syukur Alhamdulillah kami dapat buat aktiviti surau. Dengan sumbangan ini kita dapat banyakkan lagi program-program di surau, khususnya di tempat saya lah. Dan kita di samping program-program di surau saja, kita boleh gunakan khusus untuk pendapatan di sekitar surau tu lah. Bagi kita nak menggalakkan program di surau, nak meramaikan jemaah lagi insya-Allah. Sumbangan diserahkan kepada pengerusi serta wakil masjid dan surau pada majlis berbuka puasa di Dewan Bandaran Kinta Batu Gajah.
Sekian perkembangan dari Perak. Seterusnya kita kembali ke Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Terima kasih Fahmi. Lebih 150 rumah rosak akibat ribut yang melanda beberapa kawasan di sekitar Kanga, Perlis petang semalam. Kerugian beribu ringgit turut dialami peniaga bazar yang turut terjejas bencana berkenaan. Kejadian berlaku ketika umat Islam sibuk membuat persiapan berbuka puasa. Tinjauan RTM mendapati terdapat beberapa kenderaan dihempap pokok tumbang. Beberapa unit kediaman turut rosak selain kerosakan pada kediaman. Masa itu saya selepas mayang, saya bersiap-siap nak pergi ke Pasar Ronda lah, nak untuk buka puasa. Saya dengar hujan dengan ribut sekali dengan bola. Nampak itu ya. Jadi macam mana yang boleh perasan kata rumah bumbung? Saya buka pintu, saya nampak dah sandak aja tu. Dalam rumah ayak masuk habis kena tilam, kena komputer, kena kipas sikit kan. Lepas tu macam cushion kena juga. Dia macam ayak penuhan lantai. Kerosakan tu dekat bumbung. Dekat bumbung. Dia macam perabung, satu rumah perabung. Adun Indra Kayangan Gan Ailing berkata pihaknya sedang berusaha mendapatkan bantuan sampingan kepada masyarakat terjejas termasuk peniaga makanan dan pakaian. Sebab saya tahu ramai yang berniaga yang kena juga teruk barangan mereka, so yang rosak lah khususnya. So saya akan rujuklah kepada pihak SUK dahulu untuk tengok apa bantuan yang mereka boleh salurkan, dan untuk pihak persekutuan juga saya cuba tanya ada mana-mana kementerian yang boleh membantu. Penduduk terjejas dinasihat membuat laporan bagi memudahkan bantuan dapat disalur dengan cepat. 6 kesalahan berkaitan jualan makanan dikesan Penguatkuasa Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Perlis. 3 daripadanya menjual makanan dan minuman secara terbuka sebelum waktu ditetapkan. Turut dikesan 2 kes tidak berpuasa secara terbuka dan 1 kes subahat dengan individu tidak berpuasa. Tindakan yang boleh dikenakan berdasarkan kepada enakmen jenayah dalam syarak 1991 itu, bagi kesalahan pertama mereka ni boleh dikenakan denda tidak melebihi RM3,000 dan penjara tidak lebih 2 tahun. Sekiranya kesalahan berulang, maka tindakan yang dikenakan ialah denda tidak lebih RM5,000 dan penjara tidak melebihi 3 tahun. Beliau menyatakan demikian selepas mengetahui operasi bersepadu sekitar Arau, Sanglang dan Kuala Perlis. Operasi seumpama akan diteruskan dari semasa ke semasa sepanjang Ramadan. 7 termasuk 3 wanita disyaki pendatang asing tanpa izin parti dicekup di perairan Kuala Kedah. Semua warga Myanmar itu ditahan ketika menaiki sebuah feri penumpang. Tangkapan dibuat Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia. Pengarah Zon Maritim Kuala Kedah, Komander Maritim Nur Azrianti Ishak berkata, parti terlibat dalam perjalanan ke Kuala Kedah dari Pulau Langkawi. Kes dirujuk mengikut Akta Imigresen 1963. Bantuan khas kewangan Aidilfitri oleh kerajaan sebanyak RM200 memberi kelegaan kepada golongan pesawah di Kelantan. Ia cukup bermakna dan dapat digunakan untuk menyempurnakan kelengkapan Hari Raya mereka sekeluarga. Alhamdulillah lah, saya bersyukurlah di atas bantuan yang kerajaan bagi tu sebanyak RM200. Jadi kami ni sebagai petani ni boleh menampunglah untuk Hari Raya ni walaupun dengan RM200 tu. Jadi kami bersyukurlah. Syukurlah boleh membantu lah sikit. Muka musim lah ni ke marah pun dah ada ni. Lepas tu jadi boleh tambah lah sikit pendapatan tu, boleh beli baju raya ni. Jadi puasa saya gembira dan terima kasih terhingga lah pada kerajaan hari ni. Jadi kalau boleh berterusan lah petani ni. Dan saya nak minta dengan kerajaan kalau boleh nak suruh dia tambah lagi lah insentifnya.
Sementara itu, Pengerusi Persatuan Nelayan Negeri Kelantan, Muhammad Syarifuddin Ishak berharap inisiatif bantuan diperkenalkan mampu diselaras dengan baik bagi mengelakkan berlakunya keciciran. Jelas beliau, pihaknya sedia memainkan peranan sebagai pemudah cara antara nelayan dan agensi berkaitan bagi memastikan pelaksanaannya dapat dilakukan sebaiknya. Kami pihak Persatuan Nelayan kami amat-amat berterima kasihlah dan mengalu-alulah dengan bantuan, banyak membantu untuk kos barang dapur, kerana kita tengok keadaan nelayan kalau di belah Pantai Timur ni tahun ni kita menghadapi musim terkujuh yang teramat panjang bermula pertengahan Oktober sehingga pertengahan Mac. Jadi baru dalam seminggu kita dapat ke laut tahun ni. Jadi kalau kata pihak kerajaan memberi sedikit sagu hati, sekurangnya dapat meringankan beban. Dijangkakan kira-kira 2,000 nelayan di negeri itu akan mendapat manfaat hasil pengumuman bantuan berkenaan. Penerima tersebut adalah berdasarkan kepada penerima allowance sara hidup yang berdaftar dengan kita, dan untuk kaedah bayaran biasanya kita akan sekalikanlah dengan bayaran allowance sara hidup yang dibuat pada setiap bulan, sebab benda ni di peringkat perbincangan dari segi kaedah pelaksanaan, tapi saya percayalah kaedah yang terbaik ialah kaedah yang memang telah dilaksanakan di. Seorang lelaki tempatan dan seorang wanita Filipina berdepan dihadapkan ke mahkamah atas tuduhan mengedar 34 kg ganja. Jika didapati bersalah, mereka berdepan hukuman gantung. Pendakwaan dibuat di Mahkamah Session Gua Musang. Kesalahan didakwa dilakukan Aliuddin Abdul Aziz dan Shirley Gutierrez 19 Mac lalu. Kedua-dua tertuduh hanya mengangguk faham selepas pertuduhan dibacakan. Hakim Tengku Syarizam Tuan Lah menetapkan kes disebut semula 25 Mei ini. ...423 individu berusia antara 17 hingga 60 tahun dicekup menerusi op dadu khas judi atas talian JOL. Tangkapan melibatkan beberapa siri operasi sekitar Johor yang dijalankan dari 1 Januari hingga semalam. Ketua Polis Johor Datuk Kamarul Zaman Mahmat berkata tangkapan melibatkan 415 penjaga premis dan 8 pemain judi. Hasil sebuan 451 unit telefon bimbit pelbagai jenama, 7 unit tablet, 4 unit komputer riba dan wang tunai berjumlah RM59,143 dirampas. 40 premis dikenakan tindakan pemotongan bekalan elektrik. Manakala lesen 13 lagi premis dibatalkan. Kes disiasat Akta Rumah Judi Terbuka 1953. Peruntukan khas RM300 kepada lebih 200,000 sukarelawan, rela, polis, Angkatan Pertahanan Awam dan bomba. Bukti kerajaan menghargai khidmat bakti diberikan para sukarelawan. Di Johor, penerima manfaat itu menzahirkan rasa syukur dengan bantuan diberikan terutama menjelang Aidilfitri ini. Pada pendapat saya, bagi allowance untuk sukarelawan ni memang betul lah. Pasal apa, diorang pun khaskan diorang punya masa, peluang semua datang tolong masyarakat semua. So saya setujulah dengan PM-nya cadangan ni. Pada pendapat saya, syukurlah Alhamdulillah kepada Perdana Menteri kerana membentangkan bajet belanjawan kepada sukarelawan sebanyak RM300 sempena Hari Raya Aidilfitri ini. So terima kasih banyak-banyak. Alhamdulillah dapat kita membantu keluarga untuk sambut Hari Raya Aidilfitri. Ia boleh membantu mereka yang berkhidmat sukarela, dan yang pentingnya dia menyuntik semangat untuk orang ramai sukarelawan, anak-anak muda terutamanya, untuk sama-sama berkecimpung dalam khidmat sukarela, membantu masyarakat, dan dia boleh membantu negara lah. Kerajaan mengadakan skim macam ini memang bagus lah, memang bagus, sebab kata orang pun kurang-kurangnya keberatan untuk hari raya tu
kurang sikit lah. Sebab kebanyakan sukarelawan ni yang ada kerja kilang, yang ada kerja apa, tak kira lah sukarelawan bomba ke apa, janji dapat peruntukan tu memang dengar berita pun rasa hati gembira lah. Ini pula susulan lanjutan pelepasan cukai pendapatan individu sehingga RM8,000 untuk simpanan bersih tahunan dalam skim simpanan pendidikan nasional SSPN. Langkah tersebut dilihat dapat menggalakkan lebih ramai ibu bapa membuat pelaburan awal untuk pendidikan anak-anak mereka selain mengurangkan kebergantungan pinjaman pendidikan. Maka ini dapat meningkatkan lagi memberikan insentif kepada rakyat Malaysia untuk terus menabung, menyimpan wang di dalam akaun SSPN dan juga untuk dia memberikan mereka keupayaan untuk membayar kos pendidikan yang kita lihat pada waktu masa sekarang ni akan meningkat pada dari masa ke semasa. Dan juga ianya juga menggalakkan tabungan pendidikan dan mendorong pendidikan sebagai keutamaan di dalam untuk memperbaiki kualiti sumber manusia di Malaysia ini. Ini merupakan salah satu kelegaan lah kepada golongan seperti saya, M40, yang mana pada kami ia meringankan bebanan dan meringankan tekanan lah, yang mana rasa rilis lah sebab dapat pelepasan pembayaran SSPN ni. Kurang-kurangnya dalam keadaan ekonomi yang tak menentu, tekanan kos sara hidup yang tinggi ni, kami dapat juga meneruskan caruman untuk pendidikan anak-anak. Saya sebagai bapa amat berterima kasih kepada kerajaan kerana pelepasan cukai SSPN kepada anak-anak saya yang belajar di universiti, kerana ini dapat membantu seperti saya B40 untuk meringankan beban untuk membayar cukai yang berlebihan daripada SSPN. Perkara ini adalah merupakan perkara yang baik khususnya bagi golongan N40 di mana pelepasan cukai ini dapat meringankan beban seharian kehidupan mereka. Cubaan dua ejen syarikat menyelundup rokok putih tidak bercukai gagal. Kedua-dua ejen itu mengisytiharkannya barang dagangan palsu bagi mengaburi mata pihak berkuasa. Hasil pemeriksaan kes pertama menjumpai bungkusan rokok yang dianggarkan bernilai RM470,000. Bagi kes kedua pula, rokok putih yang belum mendapat kelulusan kastam bernilai RM802,000 ditemui. Kesemua rokok itu dipercayai dibawa masuk dari China. Rokok tadi adalah tujuan ekspor. Kita sebut tentang ekspor. Bila ekspor tu, barang kastam 2 tu bermaksud dia tidak digunakan di Malaysia. Dia akan dihantar ke negara lain lah maksud dia. Kes disiasat mengikut Seksyen 133(1)(a) dan Seksyen 135(1)(a) Akta Kastam 1967. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, Kanta 744. Hujan sejak awal pagi tadi. Operasi menghantar bantuan makanan dan cuaca yang cerah pada hari ini untuk melakukan pemantauan dari udara. Ramai 61 orang mangsa telah berjaya diselamatkan. Lagi mangsa ditemui meninggal dunia dalam kejadian tanah runtuh di Patang Kali. 4 mangsa telah dibawa keluar, manakala baki 2 lagi mangsa. Seorang pengarah syarikat bergelar datuk dihadapkan ke mahkamah atas tuduhan rasuah RM6 juta. Dia didakwa menawarkan suapan kepada seorang pegawai daerah sebagai dorongan memperoleh janji. Korban akibat gempa bumi Turki dan Syria. Ekonomi negara dijangka berkembang pada kadar lebih sederhana tahun ini. Baik, Kanta 744 berakhir di sini. Ikuti berita perdana selepas ini untuk paparan berita komprehensif. Saya Syarul Islam. Salam Malaysia Madani.
Badan Belia dan Sukan KBS akan menubuhkan satu inventori memaparkan ke semua infrastruktur bawah kelolaan kementerian itu pada minggu depan. Menterinya Hana Ayo berkata inventori itu akan memudahkan persatuan sukan yang masih belum mempunyai pusat latihan untuk memilih aset milik kementerian yang bersesuaian bagi sesi latihan. Jadi senarai lengkap itu kita akan keluarkan dalam website supaya kalau bukan saja Persatuan Sukan, siapa-siapa yang nak gunakan dewan, saya nak kahwin, saya tak tahu nak cari dewan mana, pergi cek ikut daerah, ikut kawasan parlimen, saya tahu ini adalah dewan-dewan. Beliau berkata demikian pada majlis berbuka puasa anjuran Persatuan Kriket Malaysia MCA di Bayumas Oval, Klang, Selangor. Pada majlis tersebut, KBS turut menyampaikan geran bernilai RM20,000 kepada MCA untuk membantu persatuan dalam penganjuran kejohanan dan pembangunan sukan kriket. Bekas pemain bola sepak kebangsaan Safi Salih mengharapkan penyerang tempatan diberikan lebih minit permainan dalam saingan Liga Super musim ini. Jelas beliau, kebanyakan pasukan Liga Super dilihat lebih bergantung pada kudrat penyerang import dalam saingan tersebut. Safi yang pernah menyarung jersey Johor Darul Takzim JDT dan Selangor berkata situasi itu boleh membawa keburukan kepada skuad Harimau Melaya dalam melahirkan penyerang berkualiti. Memang sekarang dibarisi dengan pemain-pemain asing di bahagian serangan. Saya rasa sukar untuk pemain kita dapat minit, tapi apabila pemain kita diberikan peluang, saya rasa mereka harus mengambil peluang yang baiklah. Selepas 5 perlawanan Liga Super musim ini, hanya pemain sayap sensasi JDT Arif Aiman Muhammad Hanafi yang berjaya mengisi kelompok 10 penjaring teratas dengan berada di tempat ketiga menerusi 3 gol. Rakan sepasukan Arif Aiman, Fernando Martin Forestieri yang merupakan penyerang kelahiran Argentina, mengungguli carta penjaring terbanyak dengan 5 gol sehingga kini. Perlawanan bola sepak Liga Super 2023. Pertembungan kini semakin sengit dalam memburu tahta kejuaraan. Jumaat 31 Mac, Johor Darul Takzim bertemu Sabah FC 9.30 malam secara langsung di TV2 dan saluran sukan RTM. Saksikan juga secara penseriman langsung di RTM Klik. Lazimnya setiap kali menjelangnya sambutan Aidilfitri, hiasan lampu elektronik berwarna-warni menjadi pilihan sebagai penyeri rumah. Namun di Perlis masih terdapat individu yang mengusahakan pelita buluh tradisional yang kini mendapat permintaan yang tinggi dari seluruh negara. Wartawan Wan Nur Azli Wancik ada laporannya. Bagi pasangan suami isteri, Zainuddin Nayan dan Hanafiza Hasnan di Kampung Kecur, perniagaan pita buluh yang bermula sejak 2015 itu hanyalah sebagai sumber pendapatan tambahan setiap kali menjelang Aidilfitri. Mereka tidak menyangka pita buluh mempunyai peminat tersendiri sehingga mereka kini mampu menjual antara 3,000 hingga 4,000 set pita buluh setiap kali musim perayaan. Satu batang buluh panjang tu boleh dapat dalam 6 ke 7 batang pita lah. Cuma bulu duri je lah. Bulu duri saja. Kalau bulu lengkong sesuai lah, macam bulu lemang dia nipis. Kalau kita bulu sigai tu dia ruas pendek dan tak ada lubang jadi kecil, lubang kecil. Setiap tempahan akan dihantar sendiri oleh pasangan ini atau menggunakan syarikat perkhidmatan perhantaran. Pembeli juga boleh datang ke rumah mereka untuk mengambil tempahan yang telah siap. Permintaan dia lebih kurang sama aja. COD, walk-in dengan post sama aja lebih kurang sebab banyak permintaan luar pun ada juga. Permintaan sini pun ada juga. Benda ni orang cari dari sebelum puasa lagi tapi kami buat waktu bulan Ramadan saja. Tradisi menyalakan pelita buluh di sekitar halaman rumah kini dilihat sebagai penyeri setiap kali menjelangnya sambutan Aidilfitri. Bagi pasangan Zainuddin dan Hanafiza, 3 jenis pelita buluh yang dihasilkan iaitu 3, 4 dan 6 sumbu membolehkan pelanggan membuat pilihan untuk dipasang di kediaman masing-masing setiap kali menjelang Aidilfitri. Pasangan ini mempromosi pelita buluh dihasilkan menerusi laman sosial Facebook
Cik Ija dan Nurin Makdin. Jualan hanya dibuka sehingga 28 Ramadan. Wana Azri Wancik, Berita RTM. Anda mahu berbayar internet mudah alih pada harga yang murah? Satu lagi inisiatif Kerajaan Perpaduan di bawah KKD untuk golongan B40, penjimatan 22% dengan harga RM69 sebulan, berkelajuan 30 Mbps bersama data tanpa had. Pakej perpaduan internet semuanya ada untuk anda bermula Mac 2023. Pakej perpaduan internet untuk semua. Berita wilayah 30 Mac berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my yang sahih di RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.